Pada hari ini, sudah menjadi perkara biasa barang keperluan di dapur diperbuat daripada bahan logam atau plastik. Tapi tahukah anda, pada zaman dahulu, barang-barang tersebut menggunakan tanah liat untuk menghasilkan tembikar dan seni tembikar telah wujud sejak zaman Neolitik lagi? Mari kita mengenali dengan lebih lanjut akan seni tembikar. Pakar arkeologi telah menemui artifak yang mengkaji serpihan tembikar ini sejak awal abad ke-20. Penemuan dan kajian ini telah membuktikan bahawa seni tembikar ialah hasil pertukangan yang paling awal dikesan dalam perkembangan tamadun manusia. Sejarah telah membuktikan bahawa seni tembikar ialah hasil pertukangan yang paling awal dikesan dalam perkembangan tamadun manusia. Malah, seni tembikar adalah antara jenis seni rupa yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu. Dengan menggunakan tanah liat, orang Melayu dapat menghasilkan seni tembikar. Ini dilihat daripada barang-barang keperluan harian seperti labu air, kendi dan sebagainya. Mengikut peredaran zaman yang semakin moden, terdapat perubahan dari segi reka bentuk, ragam hias serta kegunaan tembikar. Motif-motif hiasan yang berunsurkan flora dan fauna, abstrak, tulisan khat serta geometrik membentuk hiasan yang menarik di permukaan tembikar. Perubahan ini bukan sahaja memenuhi fungsinya sebagai keperluan harian, tetapi sesuai juga dijadikan perhiasan di rumah, pejabat dan sebagainya. Malah, seni tembikar bukanlah satu proses yang mudah. Dalam proses membuat tembikar, tanah liat merupakan bahan asas. Tanah liat akan dicampur dengan air mengikut nisbah tertentu supaya mudah diuli. Pengulian itu dilakukan untuk memastikan tiada udara yang terperangkap. Roda pemutar digunakan untuk membentuk tanah liat tersebut dengan menggunakan tangan. Terdapat teknik-teknik tradisional seperti teknik lingkar dan picit cubit. Bagi teknik picit cubit, objek yang dibentuk akan dipicit dengan jari tangan kanan, manakala tangan kiri akan memusing-musingkan pasu tersebut. Bagi teknik lingkaran pula, tanah liat selebar 1 inci akan dipicit dengan jari untuk membuat lingkaran. Lingkaran ini akan diletakkan di bahagian tapak. Untuk tembikar sudah siap, pembakaran tembikar akan dilakukan supaya tembikar tersebut akan menjadi keras, pejal dan tidak telap air. Tembikar tersebut akan diletakkan dalam alat pembakaran tembikar yang dipanggil tanur. Tembikar khasnya rekaan masyarakat Melayu seperti labu telah menghilang di Singapura dan kelenyapan ini harus diberikan perhatian. Antara punca kehilangannya adalah keterhadan dalam sumber-sumber untuk membuat tembikar seperti roda pusing, tanur dan tanah. Once you have done the work, you have to dry it in the sun. Once it's bone dry, you can paint with whatever you want. Once that's done, you put in the kiln to heat it up to 1000 degrees. You take it out. When it's cool, we call that piece a biscuit. Once the biscuit is being done, you pour glaze inside to make it waterproof. In ceramic art, you still need the science part of it. That means the burning, the firing, the chemicals. You must know chemistry. There's a science part. But the making of the item is the art part. Pottery is a culture, and that culture comes with discipline. Selain itu, pendedahan seni tembikar hanyalah tertumpu kepada institusi seni dan pameran seni sahaja. Ini menyekat peluang kepada masyarakat umum untuk mengetahui tentang seni tembikar. Punca yang terakhir pula adalah perlunya modal yang banyak untuk memulakan pemprosesan seni tembikar di Singapura. Kehilangan seni tembikar akan menyebabkan kemungkinan terhapusnya satu lagi warisan sejarah, kesenian, identiti dan lambang ketamadun budaya bangsa pribumi Melayu yang telah wujud sejak zaman prasejarah dan telah diwarisi sejak permulaan ketamadun orang Melayu. Oleh itu,
Barang-barang keperluan yang dihasilkan melalui seni tembikar harus dipopularkan kembali. Barang-barang yang dibentuk dengan menggunakan tanah liat bukan sahaja mesra alam, tetapi mempunyai manfaat yang tertentu. Sebagai contoh, air dalam tembikar labu ini melalui konsep evaporasi dapat menjadi dingin secara semula jadi. Motif-motif berunsur alam dan tersusun serta teknik buatan yang halus memberikan keindahan pada seni tembikar. Justru itu, penting untuk merancang pelestarian seni tembikar ini di kalangan masyarakat umum dan pelajar di Singapura. Pertama sekali, perlu adanya sebuah pertubuhan untuk menerajui kegiatan pelestarian seni tembikar ini. Organisasi ini harus berusaha untuk mengendalikan aktiviti mesra kaum supaya masyarakat umum dapat mengenal pasti kemahiran seni tembikar sebagai sebahagian seni masyarakat Melayu dan menjinak-jinak dengan seni halus ini. Dengan adanya aktiviti seperti bengkel dan peraduan di kawasan perumahan seperti kelab masyarakat, informasi terhadap asal-usul seni tembikar ini boleh diuar-uarkan supaya masyarakat umum dapat menghargai kearifan masyarakat Melayu. Dengan mengenali akan keistimewaan seni tembikar ini, maka dapat kita bersama-sama mempengaruhi tanggapan masyarakat umum terhadap masyarakat Melayu ke arah yang lebih positif. Untuk kembalikan pengetahuan terhadap sejarah seni tembikar ini di kalangan pelajar, mulakanlah pada peringkat sekolah rendah. Sebagai guru, anda boleh membuat lakaran dan terapkan sejarah seni tembikar ini ke dalam rancangan pengajaran anda. Sebagai langkah permulaan, tetapkan satu masa untuk memperkenalkan seni tembikar ini kepada pelajar anda. Kedua, siapkan kit seni tembikar yang asas. Gunakan plastisin yang bebas toksik dan tidak melekit. Siapkan juga alas dan bekas kedap udara supaya bahan dapat bertahan lama. Ketiga, jalankan rancangan anda. Rajin-rajinlah pantau dan nilai aktiviti tersebut supaya dapat diperhalusi kelak. Dengan pendedahan yang dilaksanakan di sekolah, ini akan meningkatkan kesedaran pelajar dan mereka akan lebih menghargai aspek kesenian seni tembikar. Dengan itu, marilah kita bekerjasama untuk melindungi seni tembikar, lambang ketamadun budaya Melayu.